Zainal Asri ini bukan sekali melakukan kesilapan. Kerap kali, saudara. Belum lagi kita dengar, belum lagi kita nak ceritakan tentang bagaimana dia ceritakan Nabi turun daripada bukit apa tu? Bukit Serai, apa nama tu? Saya pernah dengar. Dan saya abaikan, saya anggap itu dongeng. Dan saya pernah juga baca kenyataan dia sewaktu Covid. Apa dia sebut? Sesiapa yang ambil vaksin 2 tahun je paling maksimal nyawa dia. Paling lambat 2 tahun. Mungkin pada awal, tak tahulah bila. Ini ada kenyataan dia dalam video, dalam YouTube. Siapa ambil vaksin paling lama 2 tahun. Akhirnya dia minta maaf. Dia minta maaf. Ada video yang dia mengatakan demikian, dan ada video yang dia menarik balik dan dia minta maaf. Maknanya dalam kenyataan pertama itu, apabila dia keluar kenyataan bahawa siapa ambil vaksin paling kuat 2 tahun dia nyawa. Ya, macam dia Tuhan pula. Dia tahu nyawa orang bila. Ya. Masa dia buat kenyataan itu, dia tidak meneliti dan tidak bertanya kepada orang apa itu vaksin. Benarkah vaksin itu boleh mencabut nyawa orang? Benarkah vaksin itu racun yang bahaya bagi umat Islam ataupun manusia? Dia tak tanya. Dia keluar dulu kenyataan. Dah viral lah kenyataan itu. Akhirnya bila dia dipanggil oleh polis, ya, atas kenyataan dia, dan dia bagi tahu dia tersilap, baru dia tahu sebenarnya apa itu vaksin. Mudah. Ya. Selepas itu apa lagi? Daripada Ustaz Zainal Asri juga, dia melakukan fitnah. Habis dia sebut sebuah masjid di Pulau Pinang telah ditukar menjadi tokong. Saudara masih ingat? Ini baru lagi. Daripada ustaz yang sama. Apakah saudara boleh katakan satu kesilapan apabila fitnah dilakukan berulang kali? Tak guna kita dahi hitam, saudara, kalau dalam hati kita juga ada seketul daging hitam. Nak memburukkan kajian DAP Pulau Pinang, sanggup dia sebagai orang Islam mudir sebuah madrasah agama yang punya ratusan anak murid, sanggup dia mengatakan sebuah masjid di Pulau Pinang telah bertukar menjadi tokong. Dan apabila diberalkan dan ada laporan terhadap dia, cepat-cepat dia minta maaf. Dan hari ini berlaku lagi perbuatan fitnah. Apakah kita nak katakan itu satu kesilapan? Ini yang dikatakan ulama su', ulama jahat, yang akan memberikan satu kenyataan yang tidak pernah kenyataan itu mengambil positif terlebih dahulu. Kita tidak ada masalah, saudara, kalau mana-mana guru agama nak sokong parti PAS. Tidak ada masalah bagi kita. Bahkan ada ramai guru agama yang menyokong parti PAS. Tidak ada masalah. Itu hak masing-masing. Tetapi jangan tunggang agama. Kerana agama itu bukan milik PAS. Agama itu adalah milik manusia sejagat. Apabila kamu mengeluarkan kenyataan itu, kamu menghina agama dan kamu memalukan umat Islam. Apa pandangan orang bukan Islam kepada Islam kalau ini cara kita berkempen? Orang bukan Islam anggap, oh, Islam ni boleh buat apa saja, boleh keluarkan hukum apa saja, asalkan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab itu kita kena lawan, saudara. Wajib kita lawan. Biarlah orang cok kita ni menentang ulama', biarlah orang cok kita ni menghina ulama', tetapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita menentang dia bukan kerana ilmu agama yang ada pada dada dia. Kita menentang dia kerana sifat, niat dan kejahatan yang dipamerkan. Sebab Islam juga ajar, ya, seru ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran. Tak kira siapa. Kamu agama ustaz ke, kamu ulama ke, kamu raja ke. Ya, kalau jelas, kita kena tegur. Macam kita boleh tegur, kita boleh kritik. Yang ada kuasa, PDRM,
Majlis Agama Islam contohnya, yang mempunyai kuasa, mereka harus gunakan kuasa untuk mengambil tindakan kepada orang yang seperti ini. Jangan kerana PMX kita lemah, maka yang lain pun jadi macam, oh, sebab PMX dia tidak ada, dia jenis yang, alah, biarlah polis siasat, biarlah majlis agama siasat. Tapi apa nak jadi kepada rakyat negara kita? Bayangkan tahun 80-an dulu, ya, suatu peristiwa Madi, suatu amanat Haji Hadi ini disebarkan. Waktu itu tidak ada TikTok. Waktu itu tidak ada YouTube dan media sosial ni. Dalam keadaan tidak ada media sosial, tidak ada TikTok, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter dan sebagainya, berlaku pertempuran di Memadi. Hasil daripada ucapan-ucapan yang disebarkan di seluruh kampung. Berlaku pertempuran, 18 orang terkorban, termasuk juga anggota pasukan keselamatan yang juga orang Islam. Hasil daripada kebencian yang ditanamkan kepada jiwa-jiwa orang Islam. Akhirnya Islam sama Islam bertempur. Yang menghasut masih hidup sampai sekarang. Bahkan dia masih hidup sampai sekarang, berpeluk pula dengan orang yang bertanggungjawab membenarkan pertempuran di Bali, iaitu Mahathir Mohamad. Dalam keadaan itu, yang tidak ada media sosial, yang tak ada TikTok, berlaku, ya, tragedi Bali. Bayangkan kalau sekarang ini dalam keadaan ada TikTok, ada media sosial, ada WhatsApp dan sebagainya, kalau ini ditanamkan di kalangan anak muda, ianya amat berbahaya bagi negara kita. Dalam keadaan tak ada media sosial pun, orang dah bertempur, ya, dah bertempur sampai mati-mati. Bayangkan kalau ini dibiarkan dalam keadaan media sosial berkembang, TikTok hari-hari bertebaran di seluruh negara, saya bimbang apa akan jadi pada negara kita. Sebab itu, kita sama-sama bangkit. Gunakan saluran apa yang ada, saudara. Ini bukan soal politik lagi. Ini soal agama kita yang harus kita pelihara. Dan kita tunjukkan kepada bukan Islam, bahawa Islam itu agama perdamaian. Nama Islam itu pun dah menunjukkan kesejahteraan, kedamaian. Agama yang akan melindungi semua makhluk. Bukan saja manusia, semua makhluk akan aman berada di dalam pentadbiran dan penguasaan agama Islam. Tanggungjawab kita untuk pelihara. Sejahat manalah kita, ya, tetapi agama itu wajib kita pelihara. Dan kita benarkan mana-mana pihak, sama ada dia ulama ke, ustaz ke, orang biasa ke, yang menggunakan agama untuk menghasut orang ramai supaya mereka mendapat keuntungan. Jangan benarkan, kerana agama bukan barang perniagaan. Kalau ini dibenarkan, dan saya minta pihak kerajaan tegas dalam isu ni. Pedulikanlah mereka kata, oh ni buah kerajaan Madani, sikit-sikit nak tangkap, sikit-sikit nak tangkap. Pedulikan mereka, saudara. Yang penting, nawaitu kita buat ini untuk apa? Kerana ini perintah Allah. Kita nak jaga agama kita. Baru-baru ini Wabi Fahmi Fadil dalam live dia, macam-macam orang cakap, orang kutuk dia, main isu 3R. Wabi Fahmi Fadil kata apa? Kamu boleh kritik saya sebagai menteri, kamu boleh kata saya lemah sebagai menteri, tetapi kalau kamu main sentimen raja, agama dan kaum, jangan marah saya kalau polis datang di rumah. Betul. Kamu boleh kritik mana-mana Perdana Menteri, boleh kritik lemah dia ke, ya, ceritalah tentang ekonomi merosot, harga barang mal, cerita, tak ada masalah, saudara. Tapi bila kamu main kaitkan dengan isu raja, agama dan juga kaum, kamu harus berdepan dengan undang-undang. Kerajaan Malaysia Madani, saya harapkan supaya tegas dalam isu 3R ini.
pedulikan. Mereka kata, oh sedikit tangkap, sedikit tangkap. Ya, kita akan tangkap. Kerana kita serius untuk membela negara kita ini dari dicemari oleh orang-orang yang nak meruntuhkan institusi raja. Ya, nak memecah belahkan kaum. Dan juga untuk memecah belahkan umat Islam. Kita kena serius. Kalau kerajaan sebelum ini tidak serius, kerajaan Malaysia badan ini harus serius. Kalau kita betul sayang kepada negara kita. Betul, dalam satu prinsip reformasi adalah kebebasan bersuara. Tetapi kebebasan bersuara seperti mana yang Islam anjurkan, ya, ada batas-batas dia. Islam juga menganjurkan kebebasan bersuara. Kamu boleh bercakap, tapi ada batas dia. Bukan kebebasan bersuara ini kamu boleh sebut apa yang kamu suka. Fitnah. Terutamanya fitnah. Apatah lagi melibatkan agama. Yang saya peliknya pemimpin mereka ni, tempat yang sepatutnya mereka bahas, tempat yang sepatutnya mereka menyatakan pendapat mereka, mereka tak buat. Di parlimen mereka pun tak ada. Sepatutnya di parlimen lah mereka sebut. Apa yang tak kena dengan Islam ni? Apa buah kerajaan sekarang ini zalim? Apa buah kerajaan ini diktator? Apa kerajaan ini menghina Islam? Dalam parlimen sebut supaya pemerintah boleh jawab, supaya kerajaan boleh jawab. Tetapi datang parlimen malas. Tok Lebay pun malas, makan gaji buta. Mengajar di masjid bukan main. Menasihat peniaga-peniaga, oh wahai peniaga-peniaga, kamu menjual berniaga ini kena betul, timbanglah dengan betul, harga yang betul. Jangan tipu dalam timbangan. Jual benda yang halal, jangan jual benda-benda yang kotor, jangan jual makanan-makanan yang basi. Oh, ini kamu cakap dalam kuliah bukan main. Peniaga-peniaga kampung, kamu suruh cari rezeki dengan cara halal. Kamu yang jadi wakil rakyat, yang jadi ahli parlimen, kamu makan gaji buta. Apakah gaji kamu halal? Siap boleh jawab, parlimen bukan sekolah. Oh, kalau sekolah boleh ponteng. Saya ada kelas pengajian agama. Saya seorang ulama. Banyak lagi kerja saya. Saya nak mengajar di beberapa masjid. Jadual program saya mengajar kuliah kitab banyak. Tak sempat nak pergi parlimen. Saya nak bagi tahu, kalau kamu betul fokus nak jadi seorang pendakwah yang akan mengajar di banyak masjid, kamu tidak perlu jadi ahli parlimen. Sebab kamu jadi pendakwah, kamu tidak dibayar oleh rakyat. Kamu tidak dibayar oleh rakyat. Paling kuat kamu dibayar oleh masjid yang jemput kamu. Kamu tidak dibayar oleh rakyat. Tetapi kamu jadi ahli parlimen, gaji dan allowance kamu itu dibayar oleh rakyat. Dibayar juga oleh pengundi-pengundi di kawasan kamu. Mereka letak kamu sebagai ahli parlimen untuk bawa suara mereka ke dalam parlimen. Wajib kamu kena datang. Pergi parlimen macam-macam alasan. Tetapi ceramah politik boleh. Baru ni dia ada datang di Selangor. Di mana pun pelancaran jentera, oh mari, malam-malam pun dia mari. Boleh pula ceramah politik. Nak datang parlimen pun susah. Sebab apa susah saudara? Sebab dia nak berdepan dengan kerajaan. Apa modal yang aku nak sabut depan kerajaan? Depan Dewan Laon boleh lah. Ha? Bercakap sehala orang tak boleh tanya. Boleh. Cakaplah apa pun, orang takbir je. Haji Adi ni kalau dia terkentut pun orang takbir. Yang taksub, yang jumud. Sebab itu dia suka berceramah. Sebab bila berceramah, dia boleh sebut apa saja. Baca petikan Al-Quran ini. Ha? Baca petikan Al-Quran ini. Dulu waktu dia bersama kita Perkataan Rakyat, dia baca ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sesekali kamu cenderung kepada orang zalim, kelak kamu akan dibakar api neraka. Ini ayat yang dikumandangkan dalam ceramah-ceramah mereka. Takbir, kata pendakwah. Kita pun tak boleh cenderung. Saudara, kalau kita cenderung kepada orang zalim, kita akan disambar api neraka. Cenderung pun tak boleh.
apatah lagi kita undi. Waktu itu dia ajar kita, jangan undi Barisan Nasional. Barisan Nasional itu zalim. Cenderung pun tak boleh mengundi, lagi teruk. Dia ajar kita. Waktu dia bermusuh dengan Barisan Nasional, waktu dia bermusuh dengan UMNO. Apabila dia berkawan dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, dia baca ayat lain. Wala ta'awanu. Berbantu-bantulah dalam perkara-perkara baik dan takwa. Ayat lain pula. Inilah yang Islam suruh penyatuan umat Islam. Kita telah melaksanakan penyatuan umat Islam PAS dengan UMNO. Ada baca ayat tu, berbantu-bantu dalam perkara-perkara baik. Sebab tu kita berbaik dengan UMNO. Maka bertakbirlah malaikat di langit, bergegar tiang arash apabila UMNO dan PAS bersatu. Masih ingat lagi? Dekat PUTC lah. PAS dengan UMNO. Mengalir air mata ketua wanita UMNO, wanita-wanita UMNO, muslimat-muslimat PAS, lebay-lebay atas pentas, Tuan Ben, Tuan Man, Haji Hadi, mengalir air mata saudara macam banjir PUTC. Sebab apa? Terharunya penyatuan umat Melayu Islam di Malaysia dalam sejarah. Waktu itu dengan aku, setelah kita berbalah, kita bertarung sehingga ada yang terbunuh di Memali, pertarungan kita dengan Barisan Nasional, akhirnya Allah satukan kita dalam satu pasukan. Waktu itu. Tetapi seperti mana yang saya sebut, kalau kita berkawan dengan orang tidak ada keikhlasan, dia tak akan lama. Dia tak akan lama. Sebab apa? Tidak ada keikhlasan dan kejujuran kita dengan kawan-kawan kita. Waktu mereka bersama dengan UMNO dulu, saya pernah tulis. Saya pernah buat tulisan dalam Facebook. Saya kata, Pakatan Rakyat waktu itu dan keadilan, kita ada pengalaman berkawan dengan PAS. Dan kita nasihatkan UMNO. Hati-hati, kita ada pengalaman dan kita kenal watak PAS. Akhirnya apa yang disebut betul. Bila mereka nampak bersatu lebih menguntungkan, dia tinggalkan UMNO. Masa itulah segala-gala keburukan UMNO dicongkir kembali. Itik patah kaki lah, macam-macam dia gelar UMNO. Masa tu dia peluk dengan Muhyiddin. Pasal apa? Muhyiddin ada kuasa. Muhyiddin pada menteri, Abah Kau pada menteri. Abah Kau bagi jawatan menteri Duta Khas Timur Tengah. Walaupun tak pernah pergi Timur Tengah, tapi duduk juga di Pantai Timur. Tak kisahlah, ada juga Timur. Oleh kerana jawatan dan kedudukan yang diberikan, yang diumpan oleh Muhyiddin Yassin, maka parti lebay dah mula melupakan kawan dia UMNO. Ini bukan fitnah saudara, ini fakta. Muafakat Nasional itu adalah benar, bukan fitnah. Penyatuan itu adalah benar, bukan fitnah. Dan perpisahan mereka juga adalah benar, bukan fitnah. Kita bercakap tak mahu, benda yang tak betul, yang kita sebut itu semua benar. Apa yang saya sebut tentang Ustaz Zainal Asri tu, apa yang saya sebut itu semuanya benar. Tentang kenyataan dia tentang vaksin, benar. Ada dalam video. Dan dia sendiri mengaku salah. Kenyataan dia mengatakan sebuah masjid dijadikan tokong, itu juga adalah benar. Dan kenyataan dia baru-baru ini pun adalah benar dan dia mengaku salah. 3 yang saya sebut tentang dia, semuanya benar. Yang saya tak berani cerita, perkara yang saya tak pasti. Saya dengar-dengar dia cerita Nabi turun di Gunung Jerai lah, gunung mana? Kan? Itu saya dengar-dengar. Saya tak nak cerita sebab saya tak pasti betul tak betul. Kan? Ada lagi lah dalam syarat-syarat agama, ada Sayyidina Abu Bakar rohnya dipindahkan kepada roh Nabi ke roh. Macamlah tentang perpindahan roh yang juga mendapat teguran daripada beberapa orang ustaz. Tentang fahaman dia. Yang itu saya tak mau cerita. Itu biarlah para ustaz yang membahaskan tentang berlakunya perpindahan roh itu. Apa yang saya tahu, urusan roh ini, Nabi tidak pernah cerita pada kita. Nabi sendiri berkata, roh itu adalah urusan Allah. Jangan tanya tentang roh. Itu adalah urusan Allah. Tapi dia boleh tahu perpindahan berlaku roh ni ke roh ni.
Tak apa, kita lupakan itu. Kita serahkan isu tu kepada orang pakar. Ha?